sekalian, sebagai pembuka pembahasan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan usul debat kita, iaitu retorik sebagai elemen yang penting dan relevan dalam komunikasi moden. Pihak kerajaan berdiri teguh menyokong usul bahawa retorik bukan sahaja penting, tetapi menjadi tulang belakang komunikasi moden. Oleh itu, sebagai speaker pertama, izinkan saya untuk memulakan hujah kami. Baiklah, pertama, retorik bukan benda yang baru muncul semalam. Retorik telah wujud lebih daripada 2,500 tahun. Jika sesuatu ilmu boleh bertahan sejauh itu, bermakna ia bukan tren semasa, tetapi menjadi asas yang menggerakkan cara manusia berkomunikasi. Tokoh seperti Aristotle juga telah menegaskan bahawa retorik merupakan keupayaan untuk mengenal pasti cara yang paling persuasif dalam situasi tertentu. Ini bukan seni lama, ini adalah infrastruktur komunikasi. Selain itu, dalam dunia yang penuh kekeliruan dan misinformasi, retorik boleh mengurangkan kesalahfahaman dengan adanya kerangka. Tanpa struktur, mesej boleh menjadi kacau dan menyesatkan. Seterusnya, retorik bukan teori kosong. Ia digunakan dalam politik, pemasaran, pendidikan, media sosial, malah dalam ucapan profesional. Influencer, ahli politik, pensyarah semua bergantung dengan retorik. Jadi, kerajaan dengan tegas menyatakan retorik kekal relevan, malah lebih penting berbanding sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan teruskan dengan 3 elemen retorik, iaitu ethos, pathos dan logos ya. Yang pertama, ethos. Ethos merujuk kepada kredibiliti seorang penutur. Menurut kajian Hairul pada 2023, beliau menyatakan penggunaan ethos menunjukkan penuturnya seorang yang berwibawa serta lebih mudah dipercayai oleh audiens. Dalam ucapan politik serta korporat, penggunaan ethos ini sangatlah diperlukan kerana ia boleh meningkatkan keyakinan pendengar mereka. Yang kedua, iaitu retorik pathos. Pathos ini merujuk kepada emosi. Menurut kajian tim pada 2018, beliau menegaskan bahawa emosi ini boleh mempengaruhi tindakan seseorang. Semua individu, termasuklah ahli motivasi, guru serta pemimpin negara sendiri juga menggunakan pathos ini untuk menggerakkan hati pendengar mereka. Yang ketiga ialah logos. Logos ini berkait rapat dengan logik. Logos ini menekankan kepada penyampaian maklumat yang berteraskan fakta serta bukti yang kukuh. Logos ini merupakan salah satu retorik yang terpenting di antara tiga retorik yang telah dibahaskan. Selain itu, peranti retorik lain seperti metafora, anafora, analogi serta ironi juga boleh digunakan dalam penyampaian mesej kerana ia boleh menarikkan lagi penyampaian mesej serta memudahkan penonton untuk memahami konteks penyampaian ayat tersebut. Dengan ini, jelas bahawa retorik itu sangat relevan serta sangat penting dalam era komunikasi kini. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan tersebut pihak kerajaan. Kami sebagai pihak pembangkang menolak usul ini. Saya akan menyuarakan pendapat saya mengenai tentang usul retorik merupakan elemen penting dan relevan dalam komunikasi moden. Pertama sekali, retorik. Retorik terlalu bergantung kepada persepsi, bukannya fakta. Etos yang kerajaan banggakan dinilai melalui gaya bercakap, sedangkan zaman moden sekarang kita bercakap dinilai melalui credibility dan melalui rekod digital dan juga bukannya metafora. Ya, silakan. Tetapi gaya penyampaian menetapkan tanggapan awal. Seperti yang kita maklum, jika seseorang menyampaikan fakta dengan nada yang hambar, teragak-agak atau tanpa keyakinan, audiens tidak akan memberikan perhatian mereka walaupun fakta tersebut adalah benar. Tanggapan awal merupakan penentu sama ada mesej diterima atau tidak. Jadi, janganlah seolah-olah menidakkan kepentingan impression itu. Ya, saya tahu itu impression. Namun impression bukannya bukti. Ia hanyalah sekadar gaya yang tiada isi yang penting. Impression ini hanya membina gambaran yang sedap didengar sahaja, tetapi tidak semestinya menyampaikan fakta yang benar kepada pendengar. Kita sekarang sedang membicarakan tentang kebenaran, tentang kebenaran dan fakta, bukannya ayat yang tiada isi dan kejelasan. Yang kedua, saya akan teruskan mengenai dengan pathos. Pathos ini boleh dimanipulasi.
Kita lihat saja ramai ahli politik yang memainkan emosi rakyat hanya untuk menyembunyikan fakta yang sebenar. Ini sama seperti mencipta image yang mungkin sengaja dibentuk untuk mempengaruhi pendengar agar pendengar percaya kepada apa yang mereka sampaikan. Sepatutnya, apabila kita menggunakan retorik, kita perlu membina kefahaman, bukan mempengaruhi melalui ilusi dan juga persepsi luaran. Yang ketiga, saya akan teruskan dengan teknik retorik yaitu hyperbola dan metafor. Sejujurnya, dua teknik retorik ini boleh mengelirukan pendengar. Dalam dunia profesional, banyak orang yang menggunakan ayat berbunga-bunga untuk mempengaruhi pendengar. Sepatutnya kita menggunakan fakta yang lebih penting agar pendengar memahami apa yang kita sampaikan. Oleh itu, retorik tidaklah serelevan seperti yang kerajaan dakwa. Jadi kami akan menolak usul ini. Itu sahaja dari saya. Baiklah, terima kasih. Saya akan mulakan dengan hujahan saya. Seperti yang pihak kerajaan nyatakan bahawa logos itu penting. Tapi tahukah anda bahawa logos itu hanya mengandungi fakta dan juga logik. Namun, ianya juga boleh berdiri sendiri tanpa adanya retorik. Tetapi retorik itu hanya digunakan untuk menyampaikan idea. Ya, benar sekali. Baiklah, yang kedua adalah elemen yang seterusnya iaitu ethos. Ethos boleh diwujudkan melalui kemahiran yang dimiliki. Contohnya melalui pengetahuan, pengalaman dan juga bukti yang kukuh. Dan yang ketiga adalah pathos. Pathos mempunyai risiko yang tinggi dalam pertafsiran, terutamanya dalam komunikasi teks. Dan yang keempat adalah retorik yang menjadikan mesej menjadi panjang dan tidak jelas. Soalan saya adalah, jika benar pihak kerajaan mengatakan bahawa logos itu penting, mengapa negara terus bergerak ke arah kesederhanaan? Baiklah, seperti yang pihak pembangkang katakan tadi, retorik memanipulasi. Tetapi, hujah itu terlalu rakat. Apa jua bentuk komunikasi, teks, visual, statistik dan data grafik boleh memanipulasi jika disalahgunakan. Fakta palsu, angka yang diubah dan konteks yang dipotong, itu semua manipulasi juga. Jadi, menyalahkan retorik sama seperti menyalahkan bahasa itu sendiri. Sabar. Hakikatnya, retorik hanyalah alat tidak bersalah. Yang bermasalah ialah individu yang menyalahgunakannya dengan niat untuk menyeleweng. Menolak retorik kerana wujud manipulasi sama seperti menolak pisau kerana ada yang menggunakannya untuk mencederakan. Kita tidak buang alatnya, kita ubah penggunanya. Silakan. Tetapi pihak kerajaan, retorik sememangnya untuk mempengaruhi, bukan semestinya menyampaikan maklumat yang tepat. Sebagai pihak pembangkang, kami menegaskan bahawa pendekatan retorik sejujurnya bahaya kepada orang ramai kerana ianya membuka ruang kepada memanipulasi dan juga bukannya kepada penilaian yang rasional. Ya benar, retorik memang bertujuan mempengaruhi. Dan apakah itu satu kesalahan? Tidak. Dalam pendidikan, kita mempengaruhi pelajar untuk berfikir secara kritikal. Dan dalam keselamatan awam, kita mempengaruhi masyarakat untuk mematuhi arahan kecemasan. Dan dalam advokasi sosial pula, kita mempengaruhi orang ramai untuk berubah ke arah kebaikan. Mempengaruhi bukan sinonim dengan menipu. Mempengaruhi ialah proses membimbing pemahaman, memastikan mesej melekat dan bertindak. Tanpa retorik, mesej hanya tinggal sebagai fakta kosong, didengar tetapi tidak diendahkan. Jadi, jika pembangkang berkata mempengaruhi itu salah, mereka sebenarnya menafikan fungsi asas komunikasi manusia. Terima kasih. Terima kasih. Pihak pembangkang tadi ada mengatakan bahawa logos itu bukan retorik. Tetapi tahukah anda, falsafah pertama dunia iaitu Aristotle mengatakan bahawa retorik logos merupakan salah satu retorik terpenting. Jika logos digunakan, ia digunakan dalam bentuk keadaan sedar atau tidak sedar oleh penuturnya. Silakan. Namun, seperti yang kita jelas ketahui bahawa logos boleh berdiri sendiri tanpa adanya retorik, tidak seperti ethos dan juga pathos. Iya, tetapi orang ramai akan lebih faham jika fakta itu dimasukkan dalam retorik.
Data tanpa naratif yang menarik tidak akan memberi impak kepada pendengar mereka. Terima kasih. Lihat saja sekarang, kerajaan sebut retorik dalam pemasaran digital dan media. Hal ini telah membuktikan bahawa retorik digunakan untuk mengawal naratif dan bukan untuk memberi kebenaran. Kami tidak mengatakan retorik itu salah atau betul. Kami hanya mengatakan ia adalah penting. Pisau juga boleh digunakan untuk memotong sayur atau mencederakan orang. Isunya di sini bukan pasal alatnya, tetapi penggunanya. Bagaimana pengguna itu menggunakan retorik dengan keadaan yang betul dan situasi yang betul. Terima kasih. Baiklah, nampaknya pihak kerajaan terlalu bergantung kepada retorik dan juga terlalu mempercayai retorik. Ingatlah bahawa pada masa kini orang ramai lebih percaya pada fakta dan bukannya ayat yang berbunga-bunga. Terima kasih. Baiklah, fakta yang jelas hanya akan menjadi benar-benar jelas jika diatur secara retorik. Tanpa struktur retorik, fakta hanyalah deretan angka dan maklumat yang tidak mempunyai arah, tidak mempunyai fokus dan tidak mempunyai makna untuk kita sampaikan kepada audiens. Retorik memberikan bingkai, konteks dan penekanan yang mengubah fakta daripada sekadar satu nombor kepada mesej yang boleh difahami, diingati dan berkesan. Tanpa retorik, fakta tidak lebih daripada data yang kaku dan tidak bernyawa. Oleh itu, seperti yang telah saya katakan tadi, retorik telah membina asas komunikasi selama 2,500 tahun lagi. Masih menguasai dunia hingga hari ini. Ethos membina kepercayaan, fatos menggerakkan emosi dan logos menstrukturkan logik. Oleh itu, retorik tidak merosakkan komunikasi, tetapi retorik menghidupkan komunikasi. Oleh itu, kami dari pihak kerajaan berdiri teguh menyokong usul ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak kerajaan. Kami sebagai pihak pembangkang masih lagi berpendapat bahawa retorik sememangnya penting, tapi penting tidak sama dengan berguna. Dalam dunia komunikasi ini, kita lebih memerlukan penjelasan yang kukuh, mempunyai bukti dan fakta yang ada. Oleh itu, kami menolak dominasi retorik yang hanya mempengaruhi pendengar melalui gaya bukannya kebenaran. Pengaruh tanpa integriti bukanlah kekuatan. Itu adalah ilusi. Dan kami berdiri teguh bahawa komunikasi yang berasaskan fakta jauh lebih bermanfaat daripada retorik yang hanya membina impression di kalangan orang ramai. Kami sebagai pihak pembangkang masih lagi menolak usul ini dan berpendapat bahawa retorik tidaklah serelevan yang kerajaan dakwa. Itu sahaja.